Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sekali lagi bersiaran di podcast yang dinanti-nantikan ramai seluruh rakyat Malaysia khususnya dan juga penduduk-penduduk bumi. Alhamdulillah. Fikrah dan Hujah tampil pada malam ini dengan isu-isu baru dan juga perbincangan yang hangat dan sensasi demi untuk memberikan pencerahan terhadap apa yang menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat. Alhamdulillah. Dan seperti kebiasaannya, podcast Fikrah dan Hujah pada malam ini tetap dengan dua panel yang tidak asing lagi. Yang berbahagia Samahatul Mufti, Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah masih lagi kekal dengan kita dan kita masih lagi menyambung kontrak Datuk sebagai panel kita. Kan prestasi yang cemerlang. Nak pecah. Pecah tu tidak, mungkin tamu nak. Okey. Dan tentu ternanti-nanti ya sentiasa berada di sisi Datuk Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Nama tepat saya sebut? Tak tepat tu, dia kena betul-betul makhraj. Okey, atau lebih dikenali dengan nama Dr. Rora. Panel yang kedua, Alhamdulillah. Dan pada malam ini kita ada panel jemputan yang berbahagia Profesor Dr. Basri. Ya, pensyarah Kuib. Yang mana kita jemput beliau ni kerana beliau banyak menulis tentang tajuk yang kita bincangkan hari ini, iaitu tasawuf. Tasawuf dan banyak menyentuh tentang penyelewengan, ada tu, Doktor? Dan ada ketikanya beliau berhadapan dengan rombongan daripada Ahlul Yaman yang datang ke majlis. Adalah daripada Pahang pada masa daripada itu. Pahang. Daripada Pahang. Tapi semua terkawal. Keadaan memang lega lah, tak ada masalah. Tak ada masalah, Alhamdulillah. Ya. Jadi malam ni kita nak dengar pengalaman beliau dan juga mungkin beliau berkongsikan kita tentang apa yang dia tulis, insya-Allah. Baik, malam ini seperti yang kita telah war-warkan, perbincangan ataupun sembang santai diskusi kita pada malam ini iaitu di bawah premis tasawuf antara keperluan dan kemelampauan. Keterlampauan. Pasal ada orang Dewan Bahasa dan Musyawarah. Mungsi Dewan ni. Cuma itulah dia macam ni dah tu. Bila ada salah ejaan tu, sebenarnya kita tak salah tu. Cuma perlu difahami hakikat. Yang nampak tu syariat. Dia kena takwil lagi. Yang tersimpan tu hakikat. Yang tersimpan tu. Orang syariat sentiasa nampak tak tepat. Tak tepat. Dan jangan kata tak tepat. Sebenarnya ada di sebalik tu. Dan malam ni kita punya, oleh kerana kita berbicara tentang tasawuf, jadi tak padan lah kalau kita nak makan bermewah-mewahan. Kerana orang Kerahanian ni dia kurang makan. Dia sentiasa berpuasa. Jadi menu kita malam ni ialah kuih koci. Kuih koci tajaan daripada Dr. Rozaimi. Terima kasih Doktor. Sama. Dan kuih koci lah. Kuih koci ya. Kuih koci. Yang mampu. Yang mampu. Kalau tak mampu lagi koci je tinggal. Tapi mungkin satu hari koci je tinggal. Boleh jadi. Auzubillah. Minta Allah tambah rezeki. InsyaAllah. Dan tapi yang minuman ni dia high class sikit lah. Kita dihidangkan dengan susu lembu segar. Susu lembu segar. Susu lembu ni minuman sunnah ke tu? Ada hadir? Nabi minum susu lah. Nabi minum susu lah, no? Fa'alaikum bi albaniha. Kamu hendaklah minum susu lembu. Susu lembu. Tapi tak ada brand apa lah. Apa-apa pun boleh lah. Yang penting dia susu. Yang penting dia susu lembu, no? Oh, yang penting dia susu. Yang penting dia susu. Okay. Bukan kelihatan seperti susu, tapi ia bukan susu. Susu palsu. Susu palsu. Okey, jadi nanti saya akan tuang untuk panel. Pasal susu lembu ni dia tak boleh tuang awal, Datuk. Nanti dia jadi apa? Dia jadi beku. Dia jadi kepala tu, kan? Jadi, tapi kalau penonton tengok tak ada, sebenarnya dia ada. Nampak saja tak ada. Kan? Okey, baik. Bagi tak melengahkan masa, kita nak bincang tajuk ni, kita nak terus kepada perbincangan. Kita minta Datuk supaya bagikan satu
satu garis panduan. Kerana apabila kita bincang tasawuf, banyak perdebatan tentang istilah tasawuf tu sendiri. Daripada mana root word, kata akar dia. Sehingga ada yang kata dia terpengaruh dengan bahasa asing, ada yang kata dia terpengaruh dengan ajaran-ajaran luar, kan? Jadi macam mana? Quran adakah guna perkataan tasawuf? Ataupun apa perkataan pun tak apa? Mungkin Datuk boleh bagikan sedikit pencerahan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih. Kita walaupun sembang kita ni santai, tapi ini adalah satu tajuk yang mempunyai akar dia di dalam sejarah orang Islam. Sama ada kita nak bahas daripada mana perkataan tasawuf ataupun apa istilah yang nak dipilih sebagai alternatif yang lebih baik dari tasawuf, itu bukan suatu hal yang terlalu besar. Walaupun sebahagian para sarjana tak setuju kata tasawuf ni berasal daripada mana-mana akar. Dia tasawuf sepertinya dalam risalah Al-Qushairiyah tu dia kata bukan daripada sudut kias atas bahasa. Dia tasawuf, dia sufi ni sufi, kan. Sebahagian kata dia daripada ahli sufah, sebahagian kata daripada safaul qalb, sebahagian macam-macam andaian. Tapi tak penting. Yang penting ialah dia kata la musyahata fi istilah, tidak ada perbalahan di dalam istilah ini. Apakah yang kita nak maksudkan dengan ilmu tasawuf itu sendiri, kan? Sebahagian sarjana memang mereka tak nak guna tasawuf kerana katanya tasawuf ini telah disebabkan kerana berbagai sejarah latar tasawuf itu kerana bercampur dengan berbagai-bagai ilmu yang lain. Maka kata kita guna istilah Quran, iaitu tazkiyatun nafs, kan? Kan qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang membersihkan ruhnya, membersihkan an-nafs, nafs itu yang membersihkan nafs. Itu istilah yang Quran guna. Itu istilah yang Quran guna, tazkiyatun nafs, tazkiyah. Tapi tak apalah kalau sekiranya yang dimaksudkan dengan tasawuf itu pun tazkiyatun nafs, maka kita tidak ada perbalahan padanya. Pada golongan zuhad yang awal, golongan zuhad yang awal ataupun golongan awail ini, mereka ini timbul ilmu kerohanian ni kerana Nabi SAW sendiri memang dalam agama ni ada bab kerohanian ni satu bab yang besar. Dia menduduk kedudukan yang besar. Cuma sebelum saya nak pergi pada kerohanian kedudukan besar, saya nak kita faham satu hal. Agama-agama Samawi, sebagai orang tak suka guna agama Samawi, agama saja Samawi, tak apalah, di atas version-version berbagai ni, din Samawi, agama yang Tuhan turun. Sama ada kita tengok agama tu orang Yahudi ke ataupun orang Kristian, kan, tak kiralah penyelewengan yang berlaku tu. Kemudian sehingga pada Islam, teras agama-agama ni usulnya ialah akidah. Foundation dia tu, creed dia tu, akidah tu. Dia tak boleh against akidah dia. Selepas daripada akidah tu barulah datang macam mana fiqh dia, amalan dia, bagaimana kerohanian dia. Sama dalam Islam itu asasnya. Bukan kerohanian dulu baru akidah. Akidah dulu baru kerohanian. Sama juga dalam Kristian, sama juga Yahudi. Kerana dia ada kesan agama langit. Agama-agama yang tak berdasarkan wahyu, kan. Sebahagian kalau saya sebut mungkin Malaysia ni kadang-kadang depa ni sangat, kan. Tapi tak apalah, dia orang boleh challenge kita lah. Sama ada Buddha ke agama-agama lain. Dia kerohanian dulu. Akidah dia tak ada. Dia yang penting perjuangan kerohanian. Jadi teras tu nak kerohanian. Selagi jalan suluk tu, jalan nak menuju ke Tuhan tu. Dia apa you percaya tak penting. Yang penting pencapaian kerohanian yang dia fikir. Ini berbeza. Islam dia datang akidah dulu. Di atas asas akidah tu barulah pergi kepada pencapaian kerohanian. Jadi akidah Islam adalah teras. Selepas daripada itu timbul bagaimana cara manusia ni perlu dibersihkan. Manusia ni bukan saja elemen akal, tapi dia ada elemen ruh. Yang Quran kata yas'alunaka 'anil ruh. Bagaimana ruh itu hendak disucikan, dibersihkan. Ruh itu boleh kotor. Kan? Maka agama datang elemen zikir, ikhlas, ihsan itu, kan? Bukan saja soal mengabdikan diri pada Allah, tapi an ta'budullah ka'annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kan? Jadi ini yang seakan-akan hadir, muraqabah, merasai nilai itu. Bukan soal beribadah, tapi kemanisan ibadah, makna ibadah.
untuk mencapai jalan seirin nak tuju pada Allah ni, manusia ada pengalaman dalam Quran dia perlu dididik. Kan? Perlu didik solat dia, perlu diatur. Walaupun solat tu ada, tapi macam mana nak disiplinkan orang. Solatnya banyak, zikirnya banyak. Macam mana nak bukan semua orang boleh buat semua zikir Nabi tu. Maksudnya zikir Nabi tu orang boleh buat, bukan semua orang boleh buat setiap hari semua zikir tu dia buat. Dia tak mungkin. Dia kena susun untuk diri dia. Macam mana solat untuk diri. Maka di situlah akhirnya orang-orang yang berpengalaman dengan menggunakan syariat ini melalui jalan menuju Allah Jalla wa'ala. Wujudnya golongan zuhad, golongan ahli-ahli zuhud yang tinggalkan dunia. Tapi bukan bererti mukhalafah dengan syariah. Memberikan fokus kepada pengabdian diri pada Allah Jalla wa'ala. Tadi Datuk sebut teras akidah. Ya. Kerohanian, penyucian jiwa, pembersihan diri itu sampingan. Dia bukan duduk pada usul. Dia hendaklah muwafaqah dengan akidah. Berselari dengan akidah. Okey, macam mana kita nak bezakan yang ni terasnya akidah, yang ni dia kerohanian dulu, lepas tu akidah datang kemudian. Yang kerohanian dulu ni dia tak penting. Nak percaya apa pun tak penting. Yang penting dia rasa dia zauq. Yang penting dia rasa macam dia dekat. Sebab tu spiritual experience, pengalaman kerohanian ni bukan saja berlaku di kalangan orang Islam. Kalau kita tengok agama-agama lain pun dia mengaku dia pengalaman kerohanian juga. Pasal dia tak penting. You nak percaya karut ke, you nak percaya jelmaan apa pun tak penting. Yang penting you rasa macam kita tengok sebahagian sami-sami yang pergi duduk di gunung-gunung tu. Dia ada yang percaya kat pokok ni, sekejap ada yang panggil bintang ni. Dia tak penting. Dia tak penting akidah. Dia pentingkan apa yang dia rasa. Jadi ilmu tasawuf asalnya ilmu untuk membetulkan diri dengan Allah Ta'ala. Keikhlasan, adab, bagaimana untuk menjadikan seorang tu khusyuk dalam ibadah, bagaimana nak membuang sifat-sifat yang buruk dalam diri. Sehinggalah kemudiannya ilmu tasawuf itu dia menjelma dalam rupa yang lain. Setelah beratus tahun, dan Ibn Khaldun menyebut hal ini dalam Muqaddimah Ibn Khaldun. Bercampur-campur akhirnya mari unsur-unsur yang lain. Yang itulah yang kita nak bincang pada hari ini. Adakah ilmu tasawuf yang sebahagian orang dakwah itu masih lagi berada pada landasannya ataupun telah bercampur dengan perkara-perkara yang tidak wajar. Bukan soal kita memerangi ilmu itu, tapi kita ingin memurnikan apa yang dimaksudkan dengan tasawuf jika istilah itu hendak digunakan pakai. Okey, doktor. Tasawuf antara yang melampau dengan yang langsung tak nak dengan tasawuf. Kalau macam Datuk sebut tadi, dia macam untuk penyucian jiwa. Kalau kita tengok Al-Ghazali umpamanya melihat Ihya Ulumuddin tentang lidah, tentang hati, tentang jiwa. Tapi kita lihat ada orang-orang tasawuf yang mengaku suluk dan sebagainya dengan tasawuf, tapi pengamalan praktikal itu, tutur katanya tak terjaga, kan? Mulutnya tak terjaga, sikapnya tu tak menggambarkan kesan kepada tasawuf tu. Okey. Macam mana, kan? Patutnya tasawuf ni lebih. Baik. Ustaz, terima kasih banyak. Saya bersama dan juga Profesor Basri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tasawuf merupakan satu ilmu yang membicarakan tentang ataupun yang mendidik tentang jiwa manusia seperti mana yang saya bersama sebut tadi. Tetapi seperti mana kata Ibn Qayyim dalam Ighathatul Lahfan, dia mengatakan, dan kitab ini pun merupakan salah satu daripada kitab penyucian jiwa juga, ya, membicarakan tentang tipu daya syaitan. Dia mengatakan syaitan ni apabila nak goda manusia, dia melihat kelemahan dan kekuatan manusia tu. Jadi apabila dia melihat manusia ni ada kelemahan, dia cuba goda pada kelemahan itu supaya manusia ini menjadi cuai dalam agama. Jadi kita melihat manusia-manusia yang cuai dalam agama ni langsung tak ambil peduli lah pasal agama. Dan mereka ini rasa tidak beragama lah, maksudnya bukan tidak hidup secara beragama. Itu pertama. Yang kedua, apabila dia tak mampu untuk melihat ataupun tak mampu untuk menggoda manusia dengan kelemahannya, maka dia cuba mencari kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu di mana? Dan dengan kekuatan itulah dia akan jadikan manusia ni melampau dalam agama. Jadi inilah yang banyak terjadi kepada golongan yang
ingin kembali kepada agama, tetapi dia tidak sedar dia telah menjadi ghulu. Maksudnya, ghulu dalam agama ini akan menjadikan manusia itu melampaui batas. Mungkin dia melampaui batas pada diri dia, sehingga dia buat benda-benda yang tak disuruh oleh agama, bahkan dilarang oleh agama, ataupun dia melampau sehingga dia mengganggu hak orang lain. Saya bagi contoh. Contoh yang pertama. Kita semua tahu, minggu lepas kita punya podcast cerita pasal hadis palsu. Hadis palsu. Di antara faktor kemunculan hadis palsu, secara sepakat pengkaji-pengkaji hadis hari ini menyebutkan, ialah disebabkan oleh kerana golongan zuhad, golongan zahidun, golongan yang ghalaba alaihimuz zuhud, golongan yang terpesona, melampau, dikuasai oleh perasaan nak zuhud. Seperti mana yang berlaku kepada Maisarah bin Abdul Rabbih, yang mana dia memalsukan hadis-hadis. Bila orang tanya dia pasal apa, dia kata apa? Wada'tuha uraghibun nasa biha. Aku memalsukan hadis ini untuk galakkan manusia, untuk menggalakkan manusia beramal dengan agama. Apa yang dia buat tu, dia rasa nak ajak orang balik sama macam dia. Tapi sebenarnya dia telah melanggar batasan agama. Yang tak dibenarkan oleh agama tu dia langgar. Sepakat ulama ahli sunnah mengatakan dosa besar, tapi dia tak rasa benda tu dosa besar. Dia buat juga. Kerana apa? Kerana dia rasa dia nak kembalikan orang balik pada agama sama macam dia. Itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang sampai kepada menghina darjat Rasul, seperti mana yang Datuk Mufti sebut pada minggu lepas lah. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan man sallat duha kadha wa kadha raka'ah u'tiya thawaba sab'ina nabiyya. Siapa yang salat duha begini-begini rakaatnya, maka diberikan pahala 70 orang para nabi. Dia tak sedar dia sedang merendahkan nabi, maka dia melampau. Dia buat satu benda yang boleh menyebabkan diri dia itu termasuk dalam dosa-dosa. Bahkan sebahagian daripada mereka ni kadang-kadang sampai mengganggu hak orang lain. Maksudnya kerana dia masuk dalam satu aliran tasawuf. Tengok guru dia dan dia terpesona dengan guru dia. Siapa yang tak setuju dengan guru dia, maka dia akan serang orang tu. Sedangkan dia masuk tasawuf ni adalah untuk menjaga lidah dia, menjaga tangan dia, menjaga tindakan dia, supaya dia menjadi orang yang baik. Tapi apabila dia telah terpersona dengan satu karakter, siapa-siapa yang mengganggu ataupun yang mengkritik guru ataupun yang tidak bersetuju dengan guru dia, dia akan serang orang tu. Apa saja yang orang tu sebut, dia tak pedulilah. Kerana dia merasakan benda tu adalah satu perjuangan dalam mempertahankan guru dia. Okey, sebelum Doktor nak sambung, saya nak petik sikit yang pasal guru ni. Datuk tulis buku menilai tarikat dari sudut syariat tu kan. Dalam tu, kalau tak silap, Datuk quote perkataan Al-Alamah Qaradawi yang mengata, jadilah orang yang nak masuk tarikat ni, tasawuf ni, dia kena jadi murid seperti guru, bagaikan mayat di hadapan orang yang mandi. Ya. Komen sikit. Itu adalah perkara yang biasa kita dengar. Bukan semua aliran tasawuf, tapi benda tu biasa kita dengar. Sehingga kan ada sebahagian ahli-ahli tarikat mengatakan, dia kata apa? Tok Guru dia kata, atfi sira'a qalbika watba'ni. Tutup, padam cahaya yang ada di dalam jiwa kamu dan ikut aku. Maksudnya, sebahagian daripada golongan yang melampau ini telah menjadikan tasawuf dan juga tarikat ini sebagai satu medan untuk tidak mempertikaikan. Walaupun Nabi SAW yang darjatnya lebih tinggi dan lebih besar daripada Tok Guru tu menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Nampak mungkar kena tegur. Kalau dengan tangan, kalau tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan jiwa, itu selemah-lemah iman. Tapi sebahagian daripada golongan yang menisbahkan diri mereka dengan tasawuf, mereka telah mengubah benda ni dengan mengatakan, kalau nampak Tok Guru buat benda maksiat, kita jangan tegur. Khidir Musa. Kerana apa? Tok Guru sama keadaannya seperti mana Khidir yang bila buat sesuatu, Musa tak boleh tanya.
Mereka menggunakan dalil-dalil agama untuk mewajarkan tindakan guru-guru mereka yang menyanggahi syariat secara zahir. Kita faham syariat, Tok Guru, orang hakikat. Sehingga dia kata, kita dah sampai kepada tahap hakikat. Dan sebahagian daripada mereka, ni, golongan Naqsyabandiyah, yang daripada Negeri Sembilan dulu ni, tahun lepas ke 2 tahun lepas, yang terkandas dekat Arab Saudi overstay. Kenapa? Kerana percaya Tok Guru dia pun sebut, Imam Mahdi akan keluar pada tarikh sekian-sekian sampai kesudah tak keluar. Sehingga kan ada pegawai kedutaan yang bagi tahu anak masa tu, dia kata mereka ni sebahagiannya dah jual tanah dah dekat Malaysia. Kerana dah tak ada dah harapan dengan dunia ni, Mahdi nak keluar, kita bersedia untuk akhirat. Bersedia untuk akhirat tak ada masalah. Tapi apabila dia menyerahkan segala-galanya perkara gaib kepada guru kerana mendakwa guru telah mengetahui semua benda-benda yang tak diketahui oleh orang lain, maka menjadi masalah pada hidup dia. Tragedi Arkam tu kan macam tu juga. Arkam pun kerana dia percaya takdis. Dia mensakralkan guru. Jangan tanya. Kan? Guru tahu semua benda. Kita tak sampai level. Nah, itu antara hujahnya. Kita belum sampai makam. Dan benda inilah yang di-applykan oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz kita bila kita nukil daripada Tabari. Dia kata, you siapa? Level Tabari ke? You nak nukil? Nak nukil pun kena tengok level. Ingat dia main apa? PlayStation ke? Tapi saya ingat siapa? Dia kata, kalau siapa you guna perkataan bodoh, pasal Allah guna bodoh, jadi you sama level dengan Allah ke? Kita nak nukil Tabari tak boleh kan? Tak boleh kan? Tapi kan? Saya tak sakut Dr. Dora lambat tu. Saya nak terus kepada Profesor Dr. Basri yang kita biarkan dia panas dahulu. Kerana dia ni ahli tasawuf kan. Dia hanya mendengar. Doktor menulis tentang penyelewengan. Kan? Tadi Dr. Rozaimi juga ada sebut tentang sedikit penyelewengan tarikat dan sebagainya. Apa yang doktor jumpa dalam kajian yang menyebabkan doktor tulis tentang penyelewengan ni? Okay, kongsi sikit dengan kami. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang dihormati Fadil Ustaz mengurusi Ustaz Malaya nama dia. Panggil Ustaz Malaya, bukan Ustaz Malaysia. Ya. Itu pun ada hakikat tu. Ada. Yang dihormati saya bersama dan sahabat saya Prof Rozaimi. Saya sebenarnya daripada sekolah menengah lagi saya memang berminat membaca buku-buku tasawuf ni. Buku hadis, buku tasawuf, dan alhamdulillah hingga sekarang ni saya telah menulis dalam bentuk terjemah dan sebagainya. Saya ingat 4 atau 5 buah buku, termasuk mensyarahkan kitab Hikam Ibn Athaillah oleh Syekh Sa'id Hawa, dan juga Fiqh Tasawuf oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Yang ada bersama dengan saya pada malam ini satu buku yang saya terjemah, tajuk dia Tasawuf Syar'i, yang ditulis oleh Sayyid Nur bin Sayyid Ali. Cuma kita nak nyatakan bahawa bila saya tulis buku-buku ini bukan bermakna kita menentang tasawuf seperti mana Datuk kita tadi. Dari segi istilah tasawuf dalam konteks pembersihan jiwa itu disemua oleh semua orang. Diterima oleh semua orang. Dan itu tidak jadi satu masalah. Dan ada setengah kalangan mengatakan kalau tak belajar tasawuf itu berdosa besar. Saya faham dalam konteks kata-kata dia itu mungkin merujuk kepada kita tak bersih jiwa kita biarkan jiwa kita berlumang dengan dosa. Dalam konteks itulah dikatakan berdosanya. Aspek itu bukan dalam aspek yang lain lah. Dalam apa yang saya faham lah, penulisan yang saya buat itu untuk membezakan pada masyarakat mana dia tasawuf yang sebenar, mana dia benda-benda dia panggil orang-orang ad'iyat tasawuf, orang-orang yang mendakwa sebagai tasawuf, tetapi sebenarnya dia telah menggunakan tasawuf itu untuk kepentingan peribadi dia. Eksploitasi. Dan bila kita rujuk pada ajaran sesat di Malaysia, banyak juga mereka menggunakan kitab-kitab tasawuf dari peringkat awal. Sambil contohlah dalam ajaran ini ajaran sesat guna kitab tasawuf yang betul lah. Contoh kita kata ajaran Ayah Pin. Berdasarkan pengakuan murid saya sendiri yang masuk dalam ajaran Ayah Pin ni, mereka mengatakan peringkat awal ni Ayah Pin mengajar kitab Minhajul Abidin. Masya-Allah. Termasuk kemudian dia pergi kepada kitab Ihya Ulumuddin. Itu salah satu modus operandi untuk menarik orang kepada kumpulan dia. Dan ada yang mengajar kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub ni kitab berkaitan terkait Naqsyabandiyah. Tapi kemudian kumpulan ini diisytiharkan di Terengganu sebagai sesat. Nampak dia menggunakan tasawuf. Jadi saya menulis dan menterjemah untuk membezakan mana tasawuf sebenar, mana tasawuf yang melibatkan golongan-golongan yang mendakwa lah. Kalau tengok dari segi objektif tasawuf ini, kalau dia sebagai satu pembecahan jiwa, dalam buku yang saya bawa ni lah, contohnya kita kata ada
Dia sebut sini objektifnya adalah membersihkan diri daripada akidah syirik dan batil. Jarang kita dengar orang bertasawuf menekankan soal akidah. Padahal tasawuf itu mesti ditolak daripada akidah seperti yang Datuk kata tadi. Kemudian membersihkan diri daripada penyakit-penyakit hati. Menghiaskan diri dengan akhlak-akhlak yang mulia dan mendapat darjah ihsan dalam ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu sebenarnya objektif. Oleh kerana itu, kalau kita lihat di Malaysia ini, tanpa sedar pihak Kementerian Pendidikan telah mewajibkan mana-mana universiti yang nak memperkenalkan program pengajian Islam, dia pelajar mesti kena ambil satu subjek nama dia akhlak dan tasawuf. Bahkan kita di KUIP pun, saya perhatikan kita ada satu subjek nama dia akhlak dan tasawuf. Tujuannya adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia ataupun pelajar-pelajar yang mempunyai akhlak yang mulia, menghiaskan diri dengan akhlak yang mulia dan membuang akhlak-akhlak yang keji lah, supaya nanti bila dia keluar, dia bekerja sebagai pekerjaan, dia tidak pecah amanah, dia jadi seorang yang zuhud, dia tidak menggelangkan wang rakyat, tidak khianat, dan macam-macam betul lah. Itu yang saya lihat pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, kesan tasawuf itu sendiri. Dia bukan kesan tasawuf ni sekadar tasawuf tidak ada matlamat. Macam saya ambil contoh lah. Kalau Prof. Zaimi buat contoh yang dia, saya kemukakan contoh yang saya. Contoh macam kita basuh baldi lah. Kalau saya basuh baldi, ataupun kalau saya melihat Ustaz Mat kita sedang basuh baldi, maka saya pun tanya. Saya tanya Ustaz basuh baldi untuk apa? Apa Ustaz nak jawab? Basuh bagi cuci lah, bagi bersih. Bagi bersih. Ustaz bagi bersih untuk apa? Untuk nak guna. Okey. Jadi itu sebenarnya jawapan yang betul lah. Maknanya kita tengok seorang hamba Allah basuh baldi. Kita tanya dia, buat apa pakcik? Dia akan jawab, saya basuh baldi. Kadang-kadang dia marah pula kita. Kamu tak tengok. Aku sedang basuh baldi ni. Kamu tanya soalan yang sama. Kan sebenarnya dalam Islam, bukan itu jawapan yang kita nak. Yang kita nak objektif basuh baldi. Jadi kita tanya, apa tujuan basuh baldi? Kalau orang tu jawab, saya basuh baldi kerana saya nak basuh baldi. Orang tak jawab gitu. Tak? Saya basuh kereta pasal saya nak basuh kereta. Oh tak jawab gitu lah. Ada sebab lah dia basuh. Ada sebab lah. Jadi kita basuh baldi supaya baldi bersih supaya boleh letak sesuatu. Jadi maknanya Kementerian Pendidikan dia letak satu subjek akhlak dan tasawuf ni supaya pelajar tadi kan keluar dengan jiwa yang bersih. Jadi perangai yang elok. Perangai elok boleh menyahut cabaran-cabaran yang sangat besar di Malaysia. Cabaran akidah, cabaran masyarakat, cabaran budaya, kemudian cabaran ajaran sesat. Kalau insan-insan ini tidak dapat dibentuk dengan jiwa yang mantap seperti ini, macam mana mereka dapat menyahut cabaran? Sebab kita lihat di kota Mekah, di kota Madinah, Rasulullah berjaya membina insan yang mantap dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi akhlak. Dan tak berapa lama selepas itu jatuh Rum dan Parsi. Pada masa itu Quran pun masih belum dikumpulkan sebenarnya. Hadis masih belum dikumpulkan. Tapi Rum dan Parsi zaman Sayyidina Umar sudah pun jatuh. Kerana tentera yang berperang punya jiwa yang sangat mantap dari sudut itu. Jadi kesan daripada tasawuf itulah. Kesan daripada tasawuf. Jadi kita melihat dalam masyarakat Melayu kita, tiga ilmu ni tak lagi daripada Malaysia. Orang Melayu belajar akidah, belajar fiqh, belajar tasawuf kan. Okey, sekejap Doktor. Ya. Doktor sebut tu menarik tu pasal saya ada poin tu. Orang Melayu dia tak lari daripada akidah, dia tak lari daripada fiqh syariah dan juga kita panggil akhlak kan. Sekarang ni ada, mungkin doktor boleh komen lah, tapi kena bertanggungjawab lah kan, pasal panas ni. Ada sekarang ni dia sebut, saya dipahamkan di sebahagian negeri dia sebut dalam khutbah, akidah mestilah al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, fiqhnya mestilah mazhab Syafi'i. Tentang tasawuf tu dia sebut Junaid al-Baghdadi dengan apa satu lagi saya tak. Doktor macam mana ni? Junaid menghadkan ataupun selain daripada Junaid al-Baghdadi macam mana pandangan doktor? Ibn Al-Ghazali lah. Kan? Saya biasa melihat kenyataan itu. Dia kata bila tasawuf, dia nakkan di Malaysia ni satu pendekatan tasawuf yang dibawa oleh Junaid al-Baghdadi. Tetapi jadi masalah pada kita ialah ada ataupun tidak kitab Syekh Junaid al-Baghdadi membicarakan tasawuf yang telah dicetak dengan baik, disebar masyarakat supaya kita boleh tengok apa pandangan Junaid dalam soal pembersihan jiwa. Dakwaan tak ada. Begitu juga dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kita tahu satu kitab yang menimbulkan kontroversi. Maka ramailah ulama-ulama telah melakukan kerja semakan, antaranya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi membuat satu kitab baru Mau'izatul Mukminin.
Banyak, dan bahkan ada kitab yang panggil Al-Muhazzab min Ihya Ulumuddin ya. Minhajul Qasidin. Saya sendiri pun telah merengkahkan satu buku Ihya Ulumuddin ini dengan buah tajuk Manhaj Hidup Orang yang Beriman. Kita buang mana-mana cerita ataupun riwayat yang tidak sahih, kita kekalkan riwayat yang sahih, hasan dan sebagainya. Jadi Bukanlah buang kitab tu. bukan buang kitab, Memurnikan. kita murnikan balik. Sebab itu Ibnu Jauzi antara tokoh ulama paling kuat mengkritik Ihya Ulumuddin sampai mencecah 200 muka surat. Dia mengkritik Ihya Ulumuddin, tetapi dia tidak mengatakan kitab ini perlu dibuang. Dia kritik tapi dia semok balik, dia buang, dia ringkaskan balik menjadi 2 buah kitab. Pandangan doktor, iaitu orang Minhajul awam Qasidin. boleh tak belajar Ihya Ulumuddin? Bagi saya, orang awam boleh belajar, tetapi mestilah dengan guru yang faham tentang kitab itu. Sebab dalam kitab itu pertama dia ada usul falsafah pun ada. Kemudian kitab yang belum ditapis itu dia ada hadis-hadis yang dhaif, kemudian dia ada hadis yang la asasalah. Kemudian dia ada pandangan-pandangan Ghazali yang berbeza dari sudut Asy'ariyah tadi. Asy'ariyah dia akan terikat dengan pandangan-pandangan Asy'ariyah. Jadi itu perlukan kepada guru. Belajar tasawuf itu perlukan kepada guru lah bagi saya nya. Tapi bukan guru tadi lah tu. Bukan guru menggabung, cuma apa yang Ustaz kata tadi, apakah bila kita belajar tasawuf tadi, maka kita mesti mengikut pendekatan Imam Ghazali atau Syekh Junaid? Tidak mesti begitu. Tidak semestinya. Tak mesti begitu. Sama juga macam fiqh, mesti kita terikat dengan mazhab Syafi'i. Tidak begitu. Hatta kita mengaku kita mazhab Syafi'i pun banyak perkara di Malaysia ni, sekat saya kaji ada lebih daripada 25 permasalahan yang fatwa tidak terikat dengan mazhab Syafi'i. Fatwa tidak mengambil pandangan mazhab Syafi'i. Fatwa di negeri, bukan kita lah. Fatwa di negeri-negeri yang mengatakan mazhab yang terima pakai adalah mazhab Syafi'i. Jadi mereka tak ikut, keluar daripada mazhab. Mereka keluar daripada mazhab, mereka tak terikat dengan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Dalam enigma mengatakan muktamad itulah yang terima pakai. Jadi dalam pembersihan jiwa ni pun begitu juga, tapi oleh kerana masyarakat Melayu sudah dibiasakan dengan ihya, sudah dibiasakan Minhaj Ibidin, sudah dibiasakan dengan pandangan Syekh Junaid di dalam ihya satu tu, maka itu disebut biasa. Bagi saya sebenarnya dalam soal pembersihan jiwa ni, saya melihat pada tulisan yang dibuat oleh Profesor Dr. Mustafa Hilmi. Dia kata pembersihan jiwa ini boleh dibuat melalui Quran dan hadis. Tak perlu melalui kitab tasawuf. Kalau kita dah berjaya mendidik jiwa kita dengan memahami Quran dan hadis. Sebab kita tengok pada sahabat dahulu kan, dia ada Nabi. Lepas pada Nabi, para sahabat kan, para sahabat faham apa yang diajar oleh Nabi. Para sahabat ni ada anak murid dia. Akhlak para sahabat ni kemuncak kepada akhlak. Dan awam gitulah. Rohani mereka sangat tinggi. Mereka belajar kitab tasawuf kat mana? Sebagai contohlah. Dia belajar. Sebab itu Profesor Mustafa Hilmi dia buat kesimpulan, dia kata satu persoalan dia kata, kenapa Imam Nawawi mengarang kitab Riyadhus Salihin? Dan zaman Imam Nawawi itu hidup seorang tokoh sufi namanya Ibn Arabi. Ibnu Arabi. Ibn Arabi menggunakan pendekatan falsafah. Imam Nawawi tidak. Tak guna falsafah. Imam Nawawi nak mengatakan bahawa dalam mendidik jiwa kita ni, kita boleh menjadi insan yang terdidik menerusi Al-Quran, kita baca Quran, tafsir ulama sebagainya, dan juga hadis Nabi. Itu yang asal. Itu yang asal. Sebab itu sehingga ulama kata, dia kata sekiranya seseorang itu tidak ada wang untuk membeli kitab Riyadhus Salihin, kalau boleh jual tanah, jual tanah untuk dapatkan Riyadhus Salihin. Sebab Riyadhus Salihin dia panggil Kitabus Suluk. Kitab suluk, kitab membaiki jiwa kita. Dia adalah kitab tasawuf ahli hadis, dia panggil. Ini adalah kitab tasawuf ahli hadis. Tetapi masyarakat kita tidak popular sebagai tasawuf ahli hadis. Kita duk bincang dalam kepala kita, bila sebut tasawuf mesti kitab-kitab lama, kitab kalau Jawi, baca Riyadhus Salihin sampai habis pun dia kata hantar ngaji tasawuf. Itu jadi masalah. Sebab dia bagi dia tasawuf tu satu ilmu lain. Bukan soal kerohanian. Tasawuf tu soal keajaiban ni yang dia orang nak timbulkan, keajaiban. Keramat lah, apa firasat, ilham, kasyaf, benda itu yang dia bangkitkan. Kita di dalam ahli sunnah bukan menafikan secara total benda itu. Kita tak nafikan secara total, tetapi tujuan asal ilmu kerohanian itu ialah untuk tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita supaya kita ikhlas, kita dapat bangun ibadah pada Allah, kita tahajud, kita tak hasad, kita ada penyakit-penyakit diri yang ni kita cuba buang, kita didik kita, kan? Kita berjihad menentang diri kita sendiri. Tetapi akhirnya itu tak dijadikan tajuk. Asal-asal dijadikan tadi kebanggaan.
Nak cerita tentang dia telah kasyaf. Dia telah naik telah makam. dapat makam. Makamat ini dibicarakan oleh para ulama dahulu. Termasuklah ulama-ulama yang kuat berpegang dengan aliran sunnah, Quran dan sunnah, seperti Ismail Al-Harawi Al-Ansari umpamanya dalam apa nama Madarijus Sairin kan. Jadi ini Madarikus Sairin, Madarikus Sairin kan, fi maqamati iyyaka na'budu manazilus sa'ilin fi maqamati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, jadi dia di satu sudut sangat, dalam sudut akidah sangat Hambali lah kalau nak kata begitu. Betul. Tetapi tiba-tiba dia muncul di dalam soal tasawuf ni, dia memang ahli sufi lah. Sufi. Tengok Ibn Qayyim. Ibn Qayyim, sebab tu Ibn Qayyim buat Madarikus Salikin. Ambil daripada Al-Harawi. Tapi apa yang pentingnya ialah tujuan ilmu ini tadi, ilmu ni tazkiyatun nafs, bukan nak berbangga-bangga. Yang sekarang yang muncul ni, dia nak jadikan kebanggaan tasawuf tu. Kita tidak nafikan hasil daripada orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah, dia akan muncul perkara-perkara yang luar biasa. Ada hal yang, tapi itu bukan tujuannya. Itu pemberian hadiah Allah. Dia kadang-kadang apa yang dinamakan dengan kasyaf. Tapi ia bukan suatu sumber hukum. Kadang-kadang ada berlaku. Tapi boleh berlaku. Boleh berlaku. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa pada Allah, Allah jadikan kepada kamu furqan. Kamu dapat membezakan antara benda-benda yang mungkin nak diungkap tak boleh. Tapi itu nur yang Allah jadikan dalam diri orang mukmin. Firasat kan. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang berpegang dengan jalan Allah, dia ditunjuk kepada jalannya. Maksudnya kadang-kadang elemen kerohanian yang Allah bagi. Ya simple lah, kita kadang nak bagi faham benda-benda yang semua berlaku kat orang. Kalau kita niat nak tahajud, setiap malam kita niat tahajud, Allah akan kejutkan kita. Jam tak kejut kita bangun. Akan ada kita dibangunkan. Kita pun tak tahu macam mana kita boleh bangunkan. Kita dibisikkan untuk bangun. Kerana ada benda-benda yang luar daripada kejadian-kejadian ajaib pada orang, rezeki dan seumpamanya, hasil daripada amalan yang saleh. Ini semua berlaku. Ahli sunnah tak menafikan benda itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan untuk dia jalan keluar. Bahkan jadi dalam hadis yang Bukhari kan, ma yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu kan, fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Maksudnya sentiasa hamba aku tu mendekatkan diri pada aku dengan ibadat sunat sehingga aku sayang kat dia. Bila aku sayang, akulah mata yang dia melihat dengannya. Akulah telinga yang dia mendengar kau. Hebat tu. Akulah tangan yang dia memukul dengannya. Akulah kaki yang dia berjalan dengannya. Irsyad. Maksudnya akan berlaku perkara-perkara yang pertolongan Allah pada dirinya. Penjagaan. Ini semua bukan makam yang aku nak ibadat kerana nak kasyaf. Dia bukan. Itu yang berlaku pada Sami-Sami Buddha dulu. Dia buat segala exercise kerohanian kerana dia nak mencapai benda pelik-pelik. Dia tak kira jalan apa. Yoga dan seumpama yang dia kata dia boleh tahan nafas, tafakur. Tapi agama bukan begitu. Agama awak jadi soleh dan takwa. Hadiah Allah benda tu. Tapi sebab tu sebesar-besar karamat ialah istiqamah. Istiqamah itu. Tapi orang tak rasa istiqamah itu karamah. Keupayaan satu orang untuk istiqamah di atas jalan Allah. Istiqamah salat dalam jemaah. segala istiqamah salat jemaah, istiqamah menanggung perjuangan, istiqamah membaca Quran, istiqamah qiyamul lail. Itu adalah karamah. Bukan orang boleh buat. Kalau kita tengok orang tua hak duk pi ke orang muda ke yang sentiasa kita orang duk pi sembahyang subuh berjemaah. Bukan senang nak bangun tu. Orang boleh tengok bola sampai pukul 3 pagi, sembahyang jemaah subuh jemaah dia tak boleh buat. Itu semua adalah merupakan karamah. Itu yang patutnya dicapai oleh manusia. Tapi sekarang ni kita tengok bukan ni tajuk dia. Tajuk dia aku lantas tasawuf, hak ni wali. Wali ni boleh singkap terai. Hak ni wali, dia pula jadat ni, dia pula boleh cerita benda-benda ajaib, dia mimpi. Mereka jadikan
hasil daripada kesolehan itu seolah-olah mereka claim saya telah dapat. Maksudnya apa? Maksudnya kan, hang kena tahu aku soleh. Kenapa aku nampak aku soleh? Sedangkan ilmu tasawuf asas itu tujuannya Tawaduk nak bagi tawaduk. tawaduk, nak menyembunyikan amal, tak mau riak. Tapi dia jadi sebaliknya. Ini yang menjadi masalah. Dan Datuk tengok bukanlah ni, tapi rata-rata orang melihat klip-klip video Datuk tentang istighfar, ramai juga yang tersentuh dan mendapat kata apa bimbingan. Dan kita tengok dalam masyarakat ni, tajuk tasawuf ni memang mendapat tempat, apatah lagi munculnya istilah healing. Healing ni kan nak mendamaikan, nak mencari ketenangan, sehingga kelompangan kelompongan perkataan tak tepat. Tak apa sebab lebih taraf boleh tegur. Kan Mustahil tak? Sehingga Tak mustahil boleh. Sehingga masuknya ruang-ruang untuk orang yang ambil kesempatan kan. Seperti itulah, tengok klip video mari aku bimbing tanganmu ke jalan syurga. Tiba-tiba dia nak ajak perempuan tu berzina kan. Dia ada dua golongan. Satu golongan melampau dalam masalah kerohanian ni. Dia tak mau fikir dalil apa, dia kira nak rohani dapat benda ajaib, tok guru dia buat salah ke, tak sama dengan Quran dengan sunnah ke, mukhalafah dengan kitab dengan sunnah ke, menyangga kitab sunnah, tak penting. Yang penting ni tok guru rohani pakai serban, duduk berzikir, duduk, itu satu hal. Satu golongan lagi dia melampau, dia macam menafikan terus. Dia tak maulah cerita masalah kerohanian ni, dia macam menafikan karamat aulia, dia menafikan kurniaan Allah ni. Ilham dia nafikan langsung. Sehingga dia nafikan langsung seolah-olah sedangkan benda tu berlaku. Ada sabit dalam Quran, ada sabit dalam sunnah, sabit dengan pengalaman sahabat, tabi'in, benda-benda tu. Dia yang ni dia nafi. Dia dry saja. Dia hanya tahu masalah betul dan salah. Dia fiqh dia macam mana cara nak angkat tangan, macam mana dia tak bincang. Yang Al-Ghazali tadi rahimahullah, walaupun ada benda yang dikritik dalam bukunya, tetapi itu yang dia maksudkan ihya ulumuddin. Dia nak menghidupkan balik ilmu agama itu. Maksudnya ilmu agama tu bukan dry macam tu, bukan kering macam tu. Dia mesti ada elemen mendekatkan takarrub pada Allah tu. Itu yang dia nak bawa. Tapi akhirnya jadi yang ni hanya nak bahas Rasulullah macam mana tangan. Baguslah di sudut ittiba' sunnah tu. Tapi isinya tak diisi. Kosong. Kosong. Yang betulnya apa? Yang betulnya kerohanian ni ikut Quran dan sunnah. Pengalaman kerohanian juga boleh diterima kalau tak bercanggah dengan Quran dengan sunnah. Guru-guru yang mendidik, membentuk rohani juga boleh diterima kalau zikirnya itu Quran dan sunnah. Tapi dia bimbing kita. Mungkin anak murid ni baru masuk Islam, terus nak sembahyang tahajud sampai tidur 2 jam, mungkin dia bimbing. Dia hari ni hang sembahyang sejam dulu, ataupun hang amal zikir ni dulu. Berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan pengalaman kemanusiaan. Dan kemudian ada juga benda-benda yang berlaku dalam diri kita ni, benda-benda kerohanian. Misalnya, tapi dia tak boleh jadi hukum. Kita tengok satu orang datang. Allah singkapkan dalam diri kita, kita tahu dia ni penipu. Tapi kita dalil tak ada. Kita tak boleh istihad kat orang kata dia penipu. Tapi firasat kita ada. Untuk diri kita, kita tak mau. Tapi kita tak hukum dia dan kita tak tomah dia. Kita tak istihad dia penipu. Sebab apa? Kita tak ada dalil apa. Tapi mustahil kan tak Allah singkap pada satu orang untuk dia tahu apa yang orang lain tak tahu. Itu kasyaf namanya. Sama kasyaf. Juga kadang-kadang ulama bincang bagaimana nak bezakan antara kasyaf dan ilham dan seumpamanya. Dia panjang perbincangannya, tapi itu yang kita maksudkan. Kita bukan anti dengan ilmu ni. Kita anti dengan orang yang menyalahgunakan nama ilmu tasawuf. Ya. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Tak, kadang-kadang kita tengok macam Datuk sebut tadi kan. Ada orang macam kita ni perbahasannya cantik, bab taharahnya saja dah berbulan-bulan tapi tandanya kotor. Kan? Bahas kan. Dalam saf salatnya lurus, tapi bila kita tengok parking keretanya kan mengganggu orang dan sebagainya. Itu satu sudut dia kan. Satu sudut yang dengan tasawuf ni mungkin tengok orang ni bab sifat solat Nabi tu memang dia tahu semua, tapi sembahyang dia tak khusyuk. Kan? Bab semua tentang amalan Rasulullah dia tahu, tapi dia beramal tak ikhlas. Sedekah dia tak ikhlas. Itu yang nak diatasi oleh tasawuf. Itu yang diatasi oleh tasawuf. Okey, mungkin doktor banyak benda-benda yang dia nak lontarkan tu akan direspon kan.
Okey, selalu dikaitkan orang-orang yang mendalami hadis ni, dia macam tegas lah kan, kerana dia mentajrih orang dan sebagainya. Mungkin kurangnya tasawuf kan, mungkin kurangnya tapi ada bab riqaq kan, bab kelembutan. Mungkin doktor boleh respon sikit daripada nampak macam agresif. Di mana tasawuf ahlul hadis. Tadi Prof Basri dah sebut berkenaan dengan Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Salihin untuk mengembalikan manusia di zaman itu kepada tasawuf yang berasaskan kepada hadis. Jadi maksudnya kalau kita baca Riyadhus Salihin itu banyak riwayat-riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar jiwa manusia. Maka dinamakan dengan Riyadhus Salihin, iaitu taman-taman orang saleh. Nak jadi orang saleh, ambil daripada manusia yang paling bertasawuf sekali dalam dunia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kata Ibnul Mubarak, pada sahihnya hadis itu telah ada kekayaan daripada kita mencari selain daripada itu. Dan Imam Nawawi rahimahullah menulis kitab Al-Azkar. Zikir-zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang berlaku pada sebahagian orang-orang tasawuf pada hari ini, mereka telah tersilap langkah apabila sebahagian daripada mereka merasakan hadis-hadis yang tidak ada asal, hadis-hadis yang dhaif itu mungkin lebih bernilai daripada hadis-hadis yang sahih. Bahkan mungkin ada sebahagian daripada mereka menggunakan alasan yang kadang-kadang kita pun terfikir, macam mana dia boleh keluarkan alasan ini? Kita ni dhaif, jadi kita pakai hadis dhaif lah. Kan? Macam mana satu orang boleh gunakan alasan kita dhaif, maka kena guna hadis dhaif? Sedangkan para ulama itu telah menggunakan segala keupayaan mereka, muhaddisin telah menggunakan segala keupayaan mereka untuk menyaring hadis dan memastikan hadis yang sampai kat kita tu selamat daripada sebarang penyelewengan dan kesilapan dalam nukilan. Itu pertama. Yang keduanya, Ustaz, sebahagian daripada mereka kadang-kadang, macam Anda sebut tadi, dia bukan hanya rasa, dia bukan hanya sekadar meninggalkan apa yang disebut dalam hadis yang sahih, bahkan sebahagian daripada mereka kadang-kadang rasa apa yang diajar oleh guru itu lebih bernilai daripada apa yang ada di dalam hadis. Kan? Itu yang kadang-kadang kita jadi rasa ralat sikit lah. Sebab bila kita mengajar hadis, dianggap seolah-olah macam benda ni tak menarik, kan? Tapi bila tok guru mengijazahkan zikir ini, sedangkan guru tu dia reka dia sajalah. Tapi dia rasa benda tu macam rare, orang lain tak dapat. Mungkinlah kalau hadis Sahih Bukhari tu ramai orang boleh akses percuma pula tu, dah ada dalam PDF dan sebagainya, mungkin dia rasa benda tu tak benar. Ini penyakit yang mana yang kita sebut tadi tu. Iaitu dia mungkin rasa diri dia nak kepada agama, tetapi agama yang macam mana yang dia beramal itu untuk bawa isu Allah. Anak teruk kena pasal masalah ni. Pertama, kita tak larang orang nak sebut Allah, bukan hak kita. Tapi kita sebut di dalam hadis Nabi SAW ajar zikir dengan ayat yang sempurna. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Sebab itu Syekh Syuaib Al-Arnaud, seorang tokoh besar hadis, guru anak sendiri, bila anak tanya, ada tak zikir mufrad Allah? Dia mengatakan, isu ni memang ada perbahasan, tapi dia mengatakan zikir Nabi SAW yang diamalkan oleh Nabi, yang dianjurkan oleh Nabi secara jelas, ialah hadis yang ialah zikir yang datang dalam hadis tu, zikir dengan ayat yang sempurna. Bila kita berzikir, kita panggil Allah. Ayat tu dia tergantung. Allah apa? Sempurnakanlah ayat tu. Yang herannya, sebahagian daripada kita rasa macam Allah tu, dia rasa nak bagi kita sikit hati, dia kata Allah. Kalau disempurnakan ayat, keluar daripada khilaf. Dalam bab fiqh dia ajar keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf. Kerana betul isu ni ada polemik, keluar daripada khilaf. Kau sebut Alhamdulillah, tak ada siapa nak bantah. Kau sebut Allahu Akbar, tak siapa nak bantah. Kerana inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Mungkin ada yang kata dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga tak ada lagi orang sebut Allah. Tapi dalam Musnad Ahmad itu dimaksudkan la ilaha illallah. Kita kena faham hadis tu berdasarkan kepada suasana bila nak kiamat tak ada lagi orang beriman. Maka tak adalah sebut la ilaha illallah. Apatah lagi nak sebut Allah. Memang tak ada lah. Jadi hadis itu tidaklah boleh menjadi hujah yang konkret. Cuma dari sudut kita lah, ada dua pandangan. Satu kata tak menepati zikir yang diajar oleh Nabi. Satu yang ni dia kata menepati. Tapi hadis yang sahih tunjuk apa? Hadis yang sahih Nabi SAW kata afdalu zikri la ilaha illallah.
Sebaik-baik zikir la Lengkap. ilaha illallah. Lepas tu dia kata, Bilal sebut ahadun ahad. Tu satu-satu. Yang tu dia nak ighathatul kafir, ighathatul kufar. Dia nak memarahkan orang kafir yang suruh Bilal tu syirik. Maka sebab itu dia menetapkan satu-satu. Tapi Bilal lepas pada tu tak ada pula riwayat dia mengulang-ulang perkataan itu. Jadi ada dah orang kata pun Allah tu dah ringkas dah. Dia pendekkan lagi. Hu, itu pun jadi zikir. Pada hadiah dak mayaribuka ila malayaribuka. Warak dalam tasawuf tu bererti kau tinggalkan apa yang meragukan. Kau ambil apa Benda yang pasti. Makan pun pastikan soleh. Tok guru tak makan kalau benar. Kalau macam tu, kenapa kau tak ambil saja benda yang pasti dalam zikir? Benda Yang jelas pasti yang yang pasti. yang jelas yang diajar oleh Nabi. Subhanallah, alhamdulillah. Yang dinyatakan terus ada fadilat. Dan dalam Tak tasawuf juga lah dalam tu. dan ada juga yang kata lah, dia kata bila kita sebut Allah, bukankah Allah tu ada dalam Quran, jadi kita mengulang perkataan Quran. Kita kata yang ni pun masalah juga. Sebab dalam Quran juga ada perkataan iblis. Kalau kita ulang perkataan iblis pun adakah dikira kita membaca Quran? Ini pendalilan yang bagi saya takalluf. Maksudnya terlalu menundukkan dalil untuk mencari-cari benda tu. Tapi yang menariknya Ustaz Mat, bila tentang zikir Allah ni, dia nak ringkaskan. Allah, Tapi bila tentang puji kepada Nabi SAW panjang. Kita kata afdalus salawat Ibrahimiyah. Tak cukup yang tu. Dia buat macam-macam selawat ke atas Nabi. Selawat tu tak salah. Kerana selawat ni doa. Kita boleh ambil apa-apa lafaz pun untuk berselawat kepada Nabi SAW selagi maknanya adalah selawat. Tapi cuba kita nilai diri kita. Adakah kita ni bersungguh dalam nak berzikir kepada Allah seperti mana kita bersungguh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua-dua sama, dua-dua adalah ibadah. Tapi kenapa yang ni kita potong ringkas, yang tu kita biarkan panjang-panjang. Kita seolah-olah macam kita tak konsisten. Ini problem. Saya tak kata sesat ke masuk neraka, saya tak kata. Saya cuma kata kita nilai balik pendirian kita dan sikap kita. Itu je. Dan sebahagian daripada orang, tadi Datuk sebut tentang orang yang melampau, orang yang cuai, dia sebenarnya ada satu lagi golongan. Golongan yang mengambil kesempatan atas nama tasawuf. Betul lah Ustaz tadi tu. Biarlah saya pimpin tangan ukhti untuk pergi ke syurga. Rupanya ajak berzina sekali dengan dia. Ini pun ada juga. Menggunakan nama tasawuf. Bersamalah dengan ana pada malam ini. InsyaAllah esok terus menjadi wali. Ini semua Allah adalah sebahagian. Kan? Ada juga golongan tarikat yang mengatakan kalau nak minta tak boleh minta direct pada Allah, mesti minta melalui wali. Kerana dia kata ini heavenly protocol. Ini adalah protokol yang datang daripada syurga. Siapa yang ajar? Kerana dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala suruh berdoa kepada dia. Dalam hadis Nabi SAW berdoa direct pada Allah. Tidak ada perantara-perantara untuk kita menjadikan ia sebagai perantara. Tapi bukanlah bermakna kita menolak tawassul, iaitu berdoa kepada Allah dengan memohon keberkatan orang-orang saleh ni. Doa-doa orang saleh ni kita tak tolak lah. Tapi minta terus pada wali tu. Pasal apa dia kata jadi wali tu menunjukkan betul. Pasal apa dia kata gitu? Pasal dia tak penting manhaj tu, amalan tu kena betul. Dan yang tu tak penting. Jadi wali. Sebab jadi wali ni benda yang umum. Macam mana nak tahu dia jadi wali? Kita tak tahu sebab tu dia. Tapi wali-wali ni dia katakan mesyuarat tiap-tiap tahun. Ya, mesyuarat bukan tiap tahun, tiap malam. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam bersyuarat dengan Nabi SAW secara yaqadzah. Hukumah batinah ada mesyuarat para wali. Ya, di Bukit Khauf. Okey, betul. Ada yang nak join tasawuf, nak menyucikan diri, nak membersihkan ni, tak boleh makan daging. Tak boleh makan makanan berdarah. Tak boleh nak berkahwin. Kan? Ada macam-macam lah lagi kan. Katanya inilah untuk penyucian jiwa. Macam mana tu? Kan? Ya, sebenarnya tidak boleh makan daging dan sebagainya. Itu adalah bukan budaya Islam. Itu termasuk dalam ajaran Brahma, ajaran Hindu dan sebagainya lah. Islam tidak membenarkan. Nabi sendiri makan daging. Cuma orang-orang bertarekat ni dia selalu buat alasan. Dia kata masa dia bersuluk tu, dalam tempoh itu dia tidak benda makan daging. Dia kiaskan dengan hospital. Masa kita sakit, hospital kata jangan makan daging. Dia kira. Masa kita sakit, jadi kita tak makan daging. Daging mudarat waktu itu kata. Selepas itu boleh makan daging. Tetapi dalam Islam acara bersuluk dengan kita pakai kelambu dan sebagainya, itu satu acara yang direka, itu satu acara yang tidak pernah berlaku. Tasawuf dulu pun tak ada. Tadi Prof. Zuraimi sebut tentang zikir. Misalnya kalau saya tambah sikit
tentang zikir Allah. Di kalangan ahli sufi sendiri menolak. Ahli sufi? Ahli sufi sendiri menolak. Contohnya Imam Tahanawi. Imam Tahanawi mengatakan siapa berzikir dengan Allah. Wa man za'ama annahu min az-zikril masnun fa huwa mukhti. Siapa beranggapan dia termasuk zikir disunnahkan oleh Nabi, orang ini jelas tersalah. Imam Tahanawi ini salah tokoh sufi yang muktabar dan cenderung kepada ahli hadis. Orang tarekat Naqsyabandiyah dia nak zikir Allah tu, dia akan sebut, dia nak zikir la ilaha illallah. Dia sebut Allah. Dia punya satu sistem, dia nak lekat perkataan Allah pada hati. Macam kita ngapal Quran, dia kira ngapal Quran kan. Dia kata bismillah. Nasub kata bismillah melekat dalam hati. Bila dah melekat baru dia zikir la ilaha illallah. Jadi, Allah tu nak bagi masuk dulu. Allah nak bagi masuk, Allah tidak kaitan dengan zikir. Dia Allah ni macam kita ngapal Quran bismillah. Supaya perkataan bismillah tu melekat dalam ni. Ini semua takwilan yang dibuat. Yang dibuat, takwilan dibuat. Pun kita tidak setuju. Cuma saya nak cerita bagaimana dalam tarekat Naqsyabandiyah, Allah itu sendiri bukan zikir. Cuma acara seperti itu supaya benda itu melekat bagi membolehkan dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam isu ni, dalam buku ni pun dia sebut. Syekh Nur bin Said Ali pun dia sebut. Kemudian saya pernah bercakap dengan seorang syekh tarekat Naqsyabandiyah di Terengganu, pun dia mengakui benda yang sama. Jadi kalau kita lihat sekarang ni memang jauh sangatlah. Zikir-zikir yang direka sekarang ni memang tak kena. Sehingga kan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, siapa mengatakan la ilaha illallah untuk awam, Allah untuk khusus, untuk orang paling khusus, pembahagian itu sesat. Dan pandangan Ibn Taimiyah ni memang betul, sebab Nabi tidak pernah mengkhususkan macam tu. La ilaha illallah untuk orang awam, sebab Nabi sebut lafaz afdal zikri la ilaha illallah. So afdal zikri la ilaha illallah. Tak ada dah selepas tu. Tiba-tiba datang satu manusia, dia proses, dia kata Allah itu untuk khusus, untuk paling khusus. Kemudian dia takwil lagi, itu sejenis nama Allah. Macam mana lah? Kemudian pergi pula sejenis nama Allah juga kata dia. Macam mana boleh takwil? Tu sejenis nama Allah. Ni famous di Mesir. Tarekat sufi dia pertahankan tu sejenis nama Allah. Dia cuba mengisbatkan benda tu termasuk kata nama Allah. Mana ada dalam nas. Tapi Prof Basri, dia orang berdalilkan kata hu tu dia dengan maksud dia maka Allah. Jadi kalau kita translate, he dalam bahasa Inggeris adalah dia. So kalau he jadi sikit jugalah. Dia merujuk kepada pandangan Ibn Arabi sebenarnya. Kalau hu Allah ada juga. Anta ada kan. Jadi la ilaha illa anta. Takwilan tu sebenarnya dibuat oleh takwil Ibn Arabi. Kalau saya tambah apa yang Datuk sebut lagi, ada 15 perkara di sini yang saya lihat disebut oleh Syekh Nur ni. Dia juga seorang ahli sufi zaman sekarang yang aliran yang agak sederhana, yang saya kalau beri masa dia sikit saya baca 15 perkara ini yang menunjukkan bahawa dia bukan daripada tasawuf, tak ada kaitan. Yang mana yang tak ada kaitan tu? Benda ni semua. Boleh saya baca. Dia kata bermula pada kurun yang ke-7 Hijrah, maka berlaku penyelewengan di dalam tasawuf. Kenapa kita baca ni? Pada Nabi dan para wali boleh meninjau alam gaib. Bukan tasawuf. Bukan dalam tasawuf. Para wali boleh berurusan dalam urusan dunia dan menguruskan urusan berkaitan dengan alam maya. Bukan. Para wali boleh mendengar berbagai seruan dalam kubur dan memiliki khazanah rahmat Allah. Para wali mampu memberikan pertolongan, menghapuskan berbagai kesukaran dan menolak qada Allah. Membina masjid di atas kubur dan kubah-kubah besar atas kubur para wali. Duduk di sisi kubur dan membesarkannya dengan cara sujud dan meminta hajat daripada tuan punya kubur. Menempuh perjalanan jauh ke kubur-kubur para wali dengan qasad untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa memohon pertolongan daripadanya. Mengemukakan nazar dan hadiah kepada kubur dan makam-makam para wali. Mengadakan berbagai majlis dan perayaan bulanan dan tahunan di kubur atas nama Fatihah, arus, halaqah zikir dan solat. Menyembelih lembu, kerbau dan kambing atas nama para wali dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan mereka dan bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan. Mengharuskan pukulan gendang, tarian dan seruling syaitan atas nama zikir dan majlis simak. Yang ni yang dibuat oleh orang-orang sufi sekarang. Ni siapa? Yang ditolak oleh pengarang kitab ni Syekh Said Nur namanya. Okey. Dia pun seorang sufi juga. Dia seorang sufi juga. Okey, cuma sebelum Dr. Basri sambung tu, saya nak pergi ke Datuk sikit kan. Ada satu istilah yang popular, tapi istilah ni mungkin boleh jadi positif, mungkin boleh jadi negatif. Siapa yang tak merasai, dia tak memahami. Mungkin Malan yazuk la yadri. Macam mana tu? Siapa tak masa dia tak tahu. Dia kita kena faham begini. Agama yang pertama, agama telah memberikan jalan syariat kepada kita. You kena lalui jalan syariat. Selepas daripada jalan syariat dilalui, maka dia terhasil setelah syariat. Apa yang terhasil daripada syariat itu, setelah kita lalui jalan syariat, itu penghasilan yang benar. Yang kedua, macam katalah nak buat contoh ni,
Macam kita ambil tepung, kita adun. Kita adun macam mana pun, dia akhirnya ada hasil dia ke hujung tu. Sama ada jadi keras ke, ada jadi lembut lebih ke, dia jadi. Tapi kalau kita masuk suatu ketetapan, kita nak supaya dia keluar jadi makanan ini, mesti melalui proses yang tertentu. Syariat telah menjadikan jalan. Setelah syariat bagi jalan kepada kita, kemudian kita datangnya khusyuk, datangnya merasai kehadiran Allah. Setelah melalui ilmu syariat, melalui jalan Nabi, zikir Nabi, tahajud, istighfar, tawaduk, bentuk hati, semua akhirnya mendapat semua ni, dan Allah berikan perkara-perkara yang luar biasa padanya, yang berlaku kepada Junaid umpamanya, yang telah berlaku hatta berlaku kepada semua imam orang-orang yang saleh. Mereka merasai, setiap orang yang kita dengar dengan dalam yang kita duk bercakap hari ni, dan semua orang yang melakukan ibadat dalam hidup dia, dia akan pernah merasai perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku dalam hidup dia. Keajaiban daripada amalan dia. Keajaiban daripada amalan agama, keajaiban daripada solat, keajaiban daripada qiyamul lail, keajaiban daripada istighfar, keajaiban daripada la haula wala quwata illa billah. Ini semua ada keajaiban. Dan kalau setelah kita beristighfar begitu banyak, lalu kita merasai satu nikmat kemanisan, itu adalah produk yang betul, hasil yang betul. Tapi kalau kita pergi duk tahan nafas, buat masuk keluar macam tu, di atas andaian, dia mungkin menghasilkan juga satu perasaan yang lain. Kalau tanya Sami, kalau tanya Syai Baba apa semua, depa punya duk bagi kat orang depa pun sampai pejam mata tak bergerak sampai bertahun-tahun juga. Tapi itu bukan guru-guru kerohanian tu. Guru-guru kerohanian. Kalau tengok yang Dalai Lama yang dengan pengikut dia yang duduk di Nepal, sampai beribu-ribu kali ungkapan satu hari dia ucapkan, dia juga akan merasakan mampu pejam duduk, tak bergerak, tak makan, tak apa. Tapi adakah itu kurniaan Tuhan atau permainan syaitan? Itu yang mesti dibezakan. Tapi bagi agama yang benar, setelah kita laluinya, kita mengamalkannya, dia ada pembeda. Bagi orang yang telah merasai nikmat kurniaan Allah hasil daripada syariat yang betul, dia akan tahu perbezaan dengan orang yang merasai sesuatu yang ajaib tapi bukan daripada syariat yang betul. Tapi kalau orang tu tak pernah rasa daripada syariat yang betul, dia duk rasa yang dia rasa tu, kalau dia kata tengah berzikir nampak macam cahaya datang, tengah berzikir nampak macam kelam, dia menganggap itu karamah dia. Sedangkan itu mungkin permainan syaitan untuk dia. Istidraj. Setelah berzikir Nabi dan para sahabat radhiyallahu, ada riwayat-riwayat bagaimana ketika membaca suratul Kahfi berlaku sekian-sekian. Kalau ada syariat tak apa, setelah dia baca yang betul. Jadi ini Kalau saya boleh tambah, istilah malam yang sebenarnya dia satu asal ni istilah yang betul tapi salah digunakan. Macam dia sebenarnya merujuk kepada disiplin melaksanakan syariat sedia ada. Macam contoh kita semayang lah. Bila kita laksanakan betul semayang, baru kita akan ada rasa iman tu, cahaya iman. Bagaimana kata Syekh Hasan Al-Banna, merujuk pada apa yang telah sedia ada di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Bila kita buat, baru kita rasa. Tapi dia tidak merujuk kepada satu rekaan baru. Kita buat, baru kita rasa. Lepas tu kita cakap pada orang, kamu tak rasa, aku dah rasa. Waktu tak dikira. semalam aku main zakir tarik nafas dua rasa berlain. Itu tak ada mikir. Itu dah mikir. Nak faham senang je. Orang yang tak pernah semayang, bila dia dah solat, dia tak mahu dah berhenti solat. Orang yang biasa solat, kalau dia tiba-tiba terlewat solat, apa perasaan dia? Dia akan Tiba-tiba rasa nak berdosa. dosa. Itulah syariatnya betul. Kalau orang tu tiba-tiba sentiasa puasa hari tu kerana dia sakit, dia tak, Allah bagi keuzuran kat dia. Macam mana perasaan dia? Walaupun dia tahu dia Walaupun dia dapat tapi dia keuzuran, tahu, tapi Allah, dia rasa aku tak ni sah. Ramadan ni Allah tinggal dah 5 hari itu. Dia hanya orang yang tak tahu syariat, tak pernah ada agama. Kalau kita cerita pada orang yang bukan Islam, dia tak boleh faham benda ni. Apa apa masalah sangat kau? Kau hampa duk pergi masjid, duk semayang 5 waktu, pergi balik. Apa yang hampa dapat? Dia heran. Weh, you very strong ah. Dia kata kan, it's very tough for me kan. Susah untuk dia. Dia tak memahami Kalau kita kelazatan. cerita pada kita pukul 4 pagi, pukul 5 pagi sebelum kita bangun, ambil wuduk pada ketika sejuk, kita solat berdiri, lagi dia jam. Apa dia yang hampa dapat? Pasal dia fikir buat meletihkan saja. Seronok lagi tidur. Tidur lagi tidur. Tapi bagi orang yang bangun, dia tahu nikmat tahajud, nikmat qiyamul lail,
nikmat zikir, nikmat istighfar. Itu rasanya. Itu yang kata. Kemanisan iman. Kemanisan iman tadi. Itu tasawuf yang betul. Itu tasawuf yang betul. Macam kita kata ibadah bidang puasa. Ada perempuan contohnya dia tertinggal ibadah puasa. Dia tak qada. Bagaimana perasaan dia masa itu? Kan dia rasa gelisah kan? Siapa tak qada selagi mana dia tak qada dia akan gelisah. Malam yazuk la yadri. Jadi aku tanya, qada tu tak apalah, Tuhan tak tengok. Tak. Lagi mana kalau dia betul ada Belum kemanisan selesai iman, dia rasa belum satu selesai beban. dia akan rasa beban dalam hidupnya. Dia akan rasa beban. Itu yang Kita kata kalau tasawuf. kita kena saman di polis kan. Kita tak payah saman, kita lega. Tapi kalau kita tak qada puasa, kita tak rasa lega. belum selesai. Belum selesai. Itu. Alhamdulillah Datuk, pencerahan yang kita nampak banyak menyentuh tentang hal-hal yang sering menjadi persoalan. Kita dah sebut di awal tadi, yang jelasnya bukan menolak 100% dan juga bukan menerima tanpa ada garis panduan. Bukan menerima dakwaan yang tak berasas. Yang tak berasas. Seperti ada yang Datuk ceritakan yang dia kata mimpi semalam melihat Allah. Macam mana Allah? Mislu wajh syekh Allah. Allah mislu wajhu syekh Allah. Cuma Sampai ada tarikat yang makan najis syekh. betul. Betul, kalau di Maghribi bukan najis syekh lah. Syekh buat majlis simak dan majlis tarian. Syekh buat majlis simak, kemudian anak murid pun akan berzikir, menari-menari melompat sana kemari lah. Syekh duduk atas keldai. Keldai itu buah najis. Jadi anak murid dia ambil najis keldai itu. Lepas tu dia jual. Oleh kerana syekh duduk atas keldai itu, najis itu laku dengan harga yang mahal. Nampak tak? Dia mempergunakan zikir syekh duduk atas keldai itu, najis pun ada macam nilai. Datuk sebutlah, di sebalik semua ni dalam ada masa beberapa bisnes yang menguntungkan. beberapa saat saja najis tu licin. Pasal syekh ada atas tu. Kadang-kadang orang orang tak faham, tak mengaji agama. Dia tengok benda pelik je dia kata betul. Betul. Tarikat-tarikat di Syria tu boleh tikam pedang sini, keluar sini. Ya, kita tahulah negara kita pun ada tempat yang boleh jalan atas api. Adakah tanda dia benar? Betul. Tak terbakar. Bukan hujah. Bukan hujah. Hujahnya syariat. Mesti ditimbangkan syariat. Itu Imam Syafi'i sebut kan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dia kata apa? Idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa Fala taftar hatta illam yakun muwafiqan. kitab wa sunnah. Kalau dia berterbang pun, Berjalan di atas air, terbang jalan di atas langit. air ke, terbang di udara ke, selagi mana kata-katanya tidak selari dengan Quran dan sunnah, maka jangan kamu terpesona lah. Sebab sekarang masyarakat dia kalau nampak benda pelik sikit dia rasa. Dan dia suka cerita-cerita benda-benda pelik. Dan ustaz pun sebahagian, bukan semualah, suka kalau dibuat cerita-cerita pelik tentang dia. Segerik sikit. Di Indonesia saya tengok lebih serius, tapi kita harapnya Tak boleh dapat kontrol benda tu. Alhamdulillah, insya-Allah. Kalau boleh sama sikit Ustaz Mat. Sebenarnya satu perkara juga yang penting kita ketengahkan lah tentang sikap masyarakat tentang tasawuf ni. Daripada dulu dia ada satu golongan yang menolak semua tasawuf. Segala apa kerohanian tak ada dalam Islam. Tak ada. Yang kedua, golongan yang menerima dan mensucikan golongan ahli sufi. Dan golongan ketiga ialah golongan yang mengambil sikap sederhana. Mana-mana tak bercanggah Quran dan hadis kita terima. Mana-mana yang bercanggah Quran dan hadis kita tolak. Ini sikap yang sekarang kita duk bicara pada malam ini. Itu maksud kita lah yang kita nak kejar-kejarkan lah. Kemudian kita lagilah daripada mereka yang mendakwa bertasawuf, kerana mendakwa tasawuf ini membahaya pada masa depan tasawuf itu sendiri. Saya nak baca kenyataan Imam Syafi'i ini di sini. Marawahu al-Imam Baihaqi bisanadihi an Yunus bin Abdul A'la qal sami'tu asy-Syafi'i yaqul law anna rajulan tasawwafa fi min awwalin nahar lam ya'ti alaihi adh-dhuhr illa wajadtuhu ahmaq. Apa dia kata? Dia kata kalau seorang lelaki itu bertasawuf pada awal siang hari, tak sampai waktu zuhur pun aku dapati dia jadi orang bodoh. Ini bau bodoh. Ahmak tu. Ahmak tu dia dah bodoh ya. Artinya dia banyak tak faham lah. tasawuf. Dia tak faham konsep tasawuf. Perkataan ni kontroversi tu. Bodoh ke kontroversi dia. Apa ni siapa yang masuk ikut Bertasawuf tasawuf pada waktu pagi tak ada petang. Dia dah bodoh. Dah bodoh. Maksud apa? Maknanya dia bertasawuf berasaskan ikutan. Tidak ada asas yang kukuh.
Lepas tu nak kejar seperti Datuk kata tadi, jawatan supaya orang kata dia ni wali, dia dapat keistimewaan tertentu dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita dapat membezakan antara karamah dengan istidraj. Ini manusia-manusia yang dianggap bodoh yang ditolak oleh Imam Syafi'i. Sehingga kita pernah dengar dulu dakwaan bersatu dengan Allah. Bila dah sampai makam kan, bersatu dengan mudah-mudahan saya sebut sekali, bersatu dengan Allah tidak akan mungkin berlaku sebab Imam Fakhrul Razi dia bahas, saya dah sebut dalam kitab tasawuf yang sekarang. Imam Fakhrul Razi dia bahas panjang dalam tafsir Fakhrul Razi. Dia kata makhluk tidak mungkin akan bersatu dengan Tuhan walaupun kuat ibadat macam mana pun. Habis yang satu tu pada pandangan dia, pada perasaan dia, hakikat tidak berlaku. Maka perasaan seperti itu kita tak boleh layang. Kita hakikat sebenarnya paling tinggi ialah kita dekat dengan Allah sahaja. Itu je. Wasjud waqtarib. Zakat tu je. Bukan sampai tahap kita boleh bersatu. Maka boleh bersatu itulah nama dia wahdatul wujud, difatwakan di Johor sebagai sesat. Sekarang cuba nak dihalalkan. Sekarang martabat 7. Jadi lain pula yang dibahaskan. Lain pula yang di tengah dalam tapi itu jugalah kita jangan tertipu juga macam Datuk selalu sebut watak-watak yang kononnya tahu berjalannya selalu Assalamualaikum itu kan? tak Itu kata Omar kan, aku jumpa orang yang soleh tamparnya sakit cakapnya kuat kan. Jadi kalau tengok Dr. Tami ni dia macam orang kata dia cakap kuat. Dari style. Tapi style ni Masya-Allah. Tapi style kena jagalah. Macam orang kait dengan Terengganu. Saya orang Terengganu. Orang kata orang Terengganu ni kasar, cakap sekejap bodoh. Sekejap bodoh lah. Sebenarnya tidak begitu. Dalam konteks masyarakat kampung setengahnya adalah dia sebut sama dia. Tapi dalam konteks ceramah bahasa kami bukan begitu. Kami tak setuju dengan satu pandangan mana ulama, mufti ke apa. Kita tak akan kata dia bodoh. Mana kalau orang tu tak setuju dia cakap dalam bahasa tak tepat. Ya. Sampai saja. Esok kena hentam lagi lah. Bodoh lagi berat lah. Berat bagi saya lagi bodoh lah. Ingat dia Tapi Terengganu biasa ni cuma Prof. Basri dia tak sebut lah perkataan bodoh tu. Dia sebut jengkreng. Jengkreng tu apa dia? Jam dan krem. jengkreng pun tak boleh bergerak terus. Mampu kacak Cuma saya nak kata gini, siapa-siapa pergi Terengganu, ingat moto Terengganu ialah negeri cantik, budaya menarik. Itu dia. Ada kena faham moto ni. Itu motor tu bukan motor bot. Bukan moto. Dalam tu. Dalam. Walaupun lembut tapi menikam. Okey. Alhamdulillah, kita terima kasih kepada semua penonton, penyokong, dan selalu juga ada komen tu, Ustaz tolonglah ucap terima kasih kepada hater. Saya pun tak tahu hater ni, cuma sebab kalau hater dia tak tengok lah kita punya live kan. Tapi Alhamdulillah live kita malam ni mencecah ribuan, dan terima kasih lah kerana sokongan kita yang Alhamdulillah dapat diteruskan pada malam ini. Terima kasih juga kepada PMT yang masih Marah istiqamah. tapi sayang. Marah tapi sayang, benci tapi rindu. Walaupun dia benci, dia komen, tapi dia tanya juga tajuk apa minggu ni. Kan? Lepas tu dia tanya pula Dr. Rora ada ke? Yang lepas tu dia kata syok sendiri, tapi dia ikut juga. Dia follow lah. Tapi sebenarnya dia tumpah syok dengan kita. Kami seronok beramai-ramai. Tak sendiri-sendiri, dia sendiri-sendiri je. Dunia ni kalau tak ada orang yang macam-macam, dia tak rencam. Dia tak seronok. Ya, tak seronok. Sebab tu orang tanya lah, dia kata okey ke kan? Kita kata okey je. Alhamdulillah. Semalam pun kita makan ketam. Selamat belanja. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Amin ya Rabb. Kan kita mendoakan supaya seperti kata Datuk kan, doa apa Datuk? Kita mohon ampun untuk kita dan seluruh Kaum muslimin kan. Supaya kerana Rabbana ghafirli wali walidayya kongsi sikit Datuk. walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Mudah-mudahan Doakan untuk kita, dan sebab kita tujuan kita bukanlah nak mengajak orang masuk neraka, kita tegur untuk menarik dan menyelamatkan mereka. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah dan kita semua dibimbing oleh Allah. Amin. Terima kasih di atas sokongan podcast Fikrah dan Hujah. Kami sangat terharu dan mendapat semangat untuk terus berpencak di pentas ini dengan fikrah yang segar dan hujah di atas ilmiah kitab dan sunnah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua ke jalan yang diredai dan ke jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Saya sudahi dengan astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.